Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya nak buat ulasan perlawanan di antara Seri Pahang menentang Sabah, yang mana Sabah comeback 2-1 pada perlawanan ini hasil jaringan daripada Dominic Tan dan juga Pak Tesu. Gol Seri Pahang dijaringkan oleh Steven Rodriguez. Pada perlawanan ni, kalau kita lihat, sepatutnya Seri Pahang dah boleh menamatkan game dengan lebih awal apabila mereka lebih dominan, mereka lebih menyerang pasukan Sabah. Sebaliknya, Sabah apabila mereka menyerang dalam situasi ketika mereka menyerang adalah lebih kepada pergerakan daripada Sadil Ramdhani sahaja. Banyak pergerakan-pergerakan yang dilakukan oleh pasukan Sabah berpunca ataupun berpaksikan kepada Sadil, tetapi tidaklah terlalu berbahaya dibandingkan dengan pasukan Seri Pahang yang nampak lebih efektif dan lebih smooth mereka punya pergerakan. Tetapi nak buat macam mana? Itulah bola sepak. Bermain dengan baik tidak semestinya membawa kemenangan. Sebab apa? Sebab yang paling penting dalam bola sepak adalah bagaimana pasukan itu menjaringkan gol, dan pasukan yang menjaringkan gol lebih banyak daripada pasukan lawan ketika game tersebut, pasukan itulah yang akan menang. Tak kira lah ball position pegang ke, banyak chances ke, kalau tak boleh nak execute, memang tak boleh nak menang. Sebab bola sepak adalah berpaksikan kepada gol untuk menang. Siapa gol yang banyak, dia menang lah. Kalau tak, siapa tak bubuh gol, dia seri lah kan. So benda tu memang benda basic dalam football. So tanpa membuang masa, mari kita masuk ke dalam ulasan perlawanan. Untuk ulasan perlawanan kali ini, saya akan mulakan dengan pasukan Sabah. Apakah benda yang paling saya suka tentang pasukan Sabah dalam comeback benda ni? Iaitu di second half. Sebenarnya di second half, Dato' Ong Kim Swee melakukan beberapa pertukaran yang penting, iaitu beliau memasukkan Maxius Musa, beliau memasukkan Taiki Kagayama, yang mana kemasukan player-player baru ni nampaknya mereka telah memberikan satu dimensi yang baru kepada attacking style pasukan Sabah. Kalau kita lihat daripada first half sehinggalah lebih kurang minit 50 ke 60 macam tu, pasukan Sabah lebih suka untuk menyerang dan mereka lebih mengharapkan dari pergerakan daripada Sadil Ramdhani secara solo untuk open game, dan juga lebih mengharapkan kepada Badrul Bahtiar serta Badrul Bahtiar punya set pieces lah, daripada free kick ataupun corner kick. Tetapi benda tersebut menunjukkan yang pasukan Sabah sebenarnya tidaklah terlalu kreatif ketika menyerang, sebab mereka tak ada seorang proper striker, yang mana untuk game ni Antana Balen pun agak kurang waktu first half, dan juga lepas tu beliau digantikan, barulah kita nampak perubahan di bahagian attacking pasukan Sabah yang lebih efektif dan lebih dominan dan berjaya untuk memanfaatkan beberapa gerakan yang dilakukan. Jadi itu yang saya suka lah, pertukaran pasukan Sabah di second half, yang mana mereka berjaya untuk memasukkan player yang lebih versatile dan lebih memberi impact yang positif kepada bahagian serangan, dan barulah nampak Sabah bermain as a team, dan banyak kreativiti yang mereka ciptakan yang berjaya untuk menghasilkan pergerakan-pergerakan yang hampir untuk menjaringkan gol. Jadi itu yang pertama. Yang kedua, kalau kita lihat game ni, apa yang boleh saya katakan, gol pasukan Sabah, kalau saya bagi man of the match lah, saya akan bagi kepada Dominic Tan. Kalau kita boleh tengok pergerakan yang dilakukan oleh Taiki Kagayama ketika itu berjaya disudahkan oleh Dominic Tan. Saya macam wow, Dominic Tan ni kira dia punya distribution dia dalam kotak penalti, bagaimana dia cepat masuk dalam kotak penalti, dia boleh bantu bahagian serangan, menunjukkan yang memang pasukan Sabah sebenarnya mempunyai masalah yang sangat-sangat kritikal di bahagian striker. Apabila Dominic Tan yang kena naik sampai atas untuk bertindak dalam kotak penalti bagi menjaringkan gol. Dan gol yang kedua juga adalah berpunca daripada Dominic Tan juga, yang mana Taiki juga cross dan Dominic Tan tanduk, bola dapat pada Pak Tesu score. So benda tu memang orang kata apa, siapa nak percaya kan, tetapi benda itulah yang perlu diambil cakna oleh pasukan Sabah. Apabila mereka punya bahagian attacking memang lack of striker, tulen lah number of 9 number 9 punya player. So benda tu yang menjadi masalah kepada bahagian attacking force pasukan Sabah dalam situasi ketika mereka menyerang. Nasib baiklah pertukaran-pertukaran dilakukan memberikan kelebihan untuk pasukan Sabah, dan pujian memang perlu diberikan kepada Taiki Kagayama yang apabila kemasukan beliau telah memberikan impak positif dan gerakan yang lebih kreatif untuk pasukan Sabah di bahagian attacking third. Dan mereka juga perlu bagi pujian kepada Dominic Tan yang bertindak dengan cemerlang, 1 gol 1 assist. That is the good player, and
he is a good player. So benda tu memang patut diberi pujian lah untuk pasukan Sabah. Yang ketiga, kalau kita boleh bagi pujian untuk pasukan Sabah adalah bagi pujian kepada defending dan juga goalkeeper Khairul Fahmi Cik Mat, yang mana boleh dikatakan Khairul Fahmi Cik Mat juga bertindak cemerlang menafikan beberapa percubaan dia keluar untuk melakukan blocking ataupun tangkapan hasil hantaran yang dilakukan oleh pemain Seri Pahang, and defend banyak bawa keluar bola. So nampaklah defend yang defend Sabah ni agak rapuh, tetapi boleh dikatakan mereka berjaya untuk memastikan yang mereka punya pertahanan masih lagi kekal solid, dan mereka tak benarkan Seri Pahang untuk execute segala percubaan-percubaan yang ada untuk menembusi jaring mereka. So benda tu boleh diberi pujian kepada pasukan Sabah, dan benda ni memang comeback yang real lah, kan. Memang Sabah Seri Pahang skor minit lebih kurang 86, Sabah skor minit 89 pun 90 lebih pula Sabah skor gol kemenangan. So benda tu memang wow. So satu comeback yang menarik, dan mereka masih lagi mewujudkan peluang mereka untuk ke Asia. So last game ni mereka memang wajib menang lah. Kalau mereka tak menang, mereka terpaksa tunggu keputusan daripada Terengganu dan juga Negeri Sembilan sama ada mereka layak ke AFC Cup ataupun tak pada season hadapan. Jadi itu untuk kelebihan pasukan Sabah. Kekurangan, kalau kita cerita pasal kekurangan pasukan Sabah pada perlawanan ni, yang pertama memang saya boleh cakap lah tentang kreativiti dan juga bahagian serangan, yang mana kalau kita tengok banyak gerakan serangan yang dilakukan oleh pasukan Sabah adalah berpaksi dan juga bermula daripada Sadir Ramdhani. Benda tu bagus. Sadir boleh bermain dengan solo dengan sangat baik, dia bawa bola pergi depan dengan sangat baik, dia boleh open game dengan sangat baik. Tetapi sayang, Sadir Ramdhani tak ada support yang cukup baik daripada Stuart Wilkin, dan beliau juga tak ada support yang banyak daripada Badrul Batiah. Selalunya Badrul support dia dalam 2-3 gerakan, tetapi dalam setiap gerakan pasukan Sabah menyerang, boleh dikatakan in term of counter attack memang Sadir banyak berkesurangan lah. So beliau tak ada support yang banyak di bahagian attacking, sebab Badrul dan juga Stuart Wilkin ni memang typical midfield. So mereka memang tak ada seorang striker tulen yang boleh untuk memberi bantuan dan juga backup kepada Sadir ketika mereka menyerang ataupun ketika Bad ataupun Stuart Wilkin dapat bola. Jadi benda tu sedikit memberikan kekurangan kepada pasukan Sabah. Dan untuk game ni juga memang Antana Balen main, tetapi Antana Balen boleh dikatakan beraksi di bawah Bilopa, yang mana beliau tak mampu untuk memberi sesuatu yang sangat-sangat positif kepada bahagian serangan, dan boleh dikatakan beliau juga agak tenggelam pada perlawanan ni. Jadi benda tu agak merugikan pasukan Sabah lah. Itu yang kedua lah. Yang ketiga, kalau kita lihat untuk pasukan Sabah pula daripada segi defensive side, yang mana kalau kita faham pasukan Sabah selalunya bermain dalam sistem double pivot, tetapi kali ini nampaknya mereka boleh dikatakan lebih kepada lone pivot dengan penggunaan Gary Steven Roberts sahaja. Jadi apabila Gary Steven Roberts sahaja bermain di bahagian tengah, boleh dikatakan pasukan Seri Pahang lebih dominasi di bahagian tengah, tetapi sebenarnya Seri Pahang banyak menggerakkan game di bahagian wide area. Jadi apa kekurangan apabila pasukan Sabah kena attack di bahagian wide area oleh pasukan Seri Pahang ni? Banyak player-player Sabah ataupun bahagian tengah mereka tak cover up di bahagian wide area, di bahagian sayap lah. Dan dalam pada masa yang sama, bahagian kanan ni mengharapkan lebih kepada fullback sahaja untuk defend tanpa ada track back dilakukan oleh bahagian winger. So benda tu sedikit memberikan kelebihan untuk Seri Pahang exploit dan juga dominasi game di bahagian kanan dan juga bahagian kiri serta bahagian tengah untuk melakukan switch play. Benda tu memang nampak ketara lah bagaimana Sabah di pressure dan sebagainya. So benda tu memang nampak sangat ketara, menyebabkan Sabah terpaksa tunggu sampai minit 89 dan 90 lebih barulah boleh skor, tu pun daripada bahagian pertahanan. So fikir-fikirkanlah nak masuk pada Malaysia ni, Sabah kena cari ramuan yang lebih mustajab untuk bahagian attacking mereka, dan nak jumpa JDT ni pun benda yang sama yang perlu mereka perbaiki. Jadi kesimpulannya untuk Sabah semalam, daripada segi mentaliti dan juga daripada segi mereka punya semangat memang patut dipuji. Memang mereka tak berputus asa dan mereka berjaya comeback 2-1. Okey, itu untuk pasukan Sabah. Untuk pasukan Seri Pahang pula, apa yang boleh saya cakap? Okey, saya puji dululah pasukan Seri Pahang. Untuk pasukan Seri Pahang pada perlawanan ni, sebenarnya mereka bermain dengan sangat-sangat baik. Saya boleh katakan mereka bermain dengan sangat-sangat baik dan sangat-sangat cemerlang. Apabila pasukan Seri Pahang ni, apa yang boleh saya nampak, mereka bermain dalam formation 3-4-3 ataupun lebih kepada 3-4-2-1, lebih kepada macam tu lah. Dan mereka bermain dengan formation macam tu, tetapi more tu 3-4-3 lah kan. Jadi apabila mereka bermain dalam 3-4-3 ni, adalah mereka letak Faizaif Muslim Ahmad lah yang bertindak lebih kepada orang kata apa, wide right centre back, lepas tu Faizaif di tengah dan di kiri seorang lagi pemain Seri Pahang kan. Jadi dalam formation begini, mereka sebenarnya sangat-sangat bagus untuk dominasi ataupun untuk
control game, terutamanya di bahagian wide area. Ditambah pula pemain-pemain Sabah tak suka untuk support ataupun untuk cover up di bahagian wide area untuk bertahan. Jadi benda tu memang sangat-sangat bagus diguna pakai oleh bahagian winger pasukan Seri Pahang. Kalau kita lihat game ni, pemain-pemain tengah pasukan Seri Pahang yang memang sangat-sangat efektif dalam gerakan adalah Kevin Ingriso. Boleh saya katakan Kevin Ingriso bertindak dengan sangat cemerlang daripada segi distribution ball, daripada segi menjadi holding midfielder. Beliau boleh memberi bola ke bahagian kanan, beliau boleh buka game dengan sangat baik, beliau boleh distribute ball kepada Azam Aziz, dan yang paling penting dengan adanya Kevin Ingriso, beliau telah memberikan sedikit kelebihan kepada Azam Aziz untuk bertindak lebih ofensif. Kalau kita lihat pada perlawanan ni, Azam Aziz lebih bertindak sebagai connector ataupun lebih bertindak kepada support kepada pemain-pemain di bahagian wide area, tak kira lah di bahagian kanan ataupun kiri. Kalau kita tengok gerakan yang dilakukan oleh bahagian kanan Seri Pahang yang bermula daripada Ingriso buka kepada Hidalgo, maka Azam Aziz akan sentiasa memberi support untuk sentiasa buat overlap, sentiasa buka game bagi memberi support kepada Hidalgo. Dan benda ni juga dibantu oleh peranan daripada Bakiuddin, yang mana untuk Bakiuddin game ni boleh saya katakan Bakiuddin sangat cemerlang. Beliau bertindak dengan sangat bagus, work rate yang bagus. Dia juga boleh link up antara satu sama lain. Boleh dikatakan beliau lah bertindak dengan cemerlang. Dan apabila Azam Aziz buka game kepada Hidalgo, dia sentiasa berada di bahagian kanan untuk memberi support juga, untuk link up play antara tiga player ni membentuk triangle. Kalau di bahagian kiri dengan Syarul, dengan Steven Rodriguez. So bagi saya memang Bakiuddin one of the best player dalam game ni. Beliau juga rajin bertindak di mana bola sahaja berada. Jadi kelebihan yang ada pada Seri Pahang, mereka ada Hidalgo yang boleh buat game dengan sangat baik. Mereka ada player yang boleh link up seperti Bakiuddin. Mereka ada player yang boleh untuk memberi support seperti Azam Aziz. Mereka ada Kevin Ingriso yang cover up bahagian tengah. Mereka ada Meodani yang fokus more to defensif. Semua tu dah bagus, dan kita boleh tengok apabila Seri Pahang tak boleh nak attack belah kanan, maka Seri Pahang akan melakukan switch play di bahagian kiri. Tetapi ada satu permasalahan. Typical gameplay pasukan Seri Pahang ni adalah typical gameplay yang mana orang mudah baca, iaitu typical gameplay mereka adalah mereka akan attack belah kanan dengan overload numbers, mereka akan overload dengan player mereka, dan pemain-pemain ni akan supply bola ke dalam kotak penalti untuk mencari target man pasukan mereka, iaitu Steven Rodriguez ataupun sesiapa sahaja yang dalam kotak penalti lah. Itu adalah typical gameplay Seri Pahang yang mudah dibaca dan senang dibaca. Jadi apabila gameplay senang dibaca, memang variation, memang orang kata apa, memang Seri Pahang control game, memang Seri Pahang attack lebih banyak, memang Seri Pahang deserve untuk menang dan sebagainya. Tetapi kena ingat, tactical ataupun gameplay yang ditunjukkan oleh pasukan Seri Pahang adalah tactical yang mudah dibaca dan mudah dilihat dan mudah untuk diintercept dan mudah untuk dihalang, dengan kecekapan goalkeeper yang cepat untuk baca game, dengan defend pasukan lawan yang tinggi. So apabila pemain target man mereka seperti Steven Rodriguez kena marking dalam kotak penalti, maka peluang tersebut akan sia-sia. Itu sebab saya katakan pemain Seri Pahang mereka ada idea, mereka punya movement, off ball movement, mereka punya pergerakan di bahagian kanan kiri semua dah berjaya. Tetapi in term of execution, apabila mereka cuba cari the final decision ataupun final part of the football adalah execute untuk jaringkan gol. Apabila mereka cross, apabila mereka cari player di bahagian kotak penalti, the execution was fail, yang mana mereka gagal untuk execute. Gerakan-gerakan dah lawa tetapi mereka gagal execute. Itulah yang menjadi permasalahan kepada Seri Pahang. Dan untuk Steven Rodriguez, beliau sebenarnya adalah player yang bagus. Beliau boleh drop untuk bantu bahagian tengah, link up, open game kepada bahagian kiri kanan, lepas tu masuk balik dalam kotak penalti untuk menjadi target man, dan beliau berjaya menjaringkan satu gol. Tetapi in term of consistency, boleh dikatakan gerakan pasukan Seri Pahang dah konsisten, tetapi in term of consistency untuk execute the idea, execute the gameplay, execute the chances, itu yang menjadi pertanyaan kepada pasukan Seri Pahang. Adakah anda bermain dengan lawa tetapi anda tak boleh nak execute the final part of that idea ataupun game plan? Itu yang menjadi tanda tanya. Jadi benda tu boleh dijawab oleh pemain Seri Pahang dan juga coach Seri Pahang sendirilah, sebab mereka gagal nak execute the last part of the game plan, iaitu gol. Benda tu yang menjadi tanya-tanya kepada pasukan Seri Pahang. Jadi secara konklusinya, Sabah lebih bagus daripada execute mereka punya game plan ataupun mereka punya chances berbanding Seri Pahang yang bermain dah lawa tetapi mereka gagal execute mereka punya peluang. So benda tu agak merugikan. Jadi itu jawapan saya. Assalamualaikum.